Zulhijjah. Kemudian kita nak tengok pula keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan amalan yang disyariatkan. Tuan-tuan, kita tahu Ramadan ni 10 yang akhir, kan ada kelebihan dia. 10 yang akhir, dan bulan Zulhijjah ni ialah 10 yang awal. Dia ada kelebihan dia. Kita kena ingat tu, Ramadan dia kelebihan yang memang ada lah, pada satu Ramadan semua, tapi 10 yang akhir ni satu kesempatan yang cukup berharga lah. Nabi pun suruh kita pentingkatkan amal ibadat tu Ramadan. Bagi Zulhijjah dia 10 yang awal. 10 yang awal kelebihannya banyak. Keutamaan 10 hari Ramadan pada bulan Zulhijjah dan amalan yang disyariatkan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah yang kita sebut tadi lah, 1 sampai 10. Mereka bertanya, sahabat tanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Manakah, adakah dia lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Ambil korang begitulah. Baginda menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apa pun. Yang dia tak dilawan. Maknanya nak habang, kita beribadat 10 yang pertama di bulan Zulhijjah ni lebih baik daripada orang yang keluar pergi berjihad kemudian dia selamat balik semula. Kecuali lah orang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwa raga dia, pipi terus mati di medan perang. Ni tak dilawan lah. Dia ni orang yang memang hebat, tuan-tuan sekalian. Jadi cukup besar ganjaran ataupun fadilat kelebihan 10 yang akhir yang kita baca tadi. Maksudnya banyaklah kita berpuasa, bersedekah dan amalan-amalan yang baik-baik, 10 yang awal. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 Zulhijjah ini, maka perbanyakkanlah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Ini khusus pada 10 Zulhijjah. Kita banyakkan takbir, tahlil dan tahmid. Macam kita takbir itulah, takbir raya itulah. Takbir raya haji ni dia sampai habis hari nahar. Kita buat paling tidak pun tiap-tiap kali lepas semayang 3, 10, 11, 12, 13. 13. Baik. Kemudian itu amalan-amalan yang kita disuruh buat lah. Jadi banyak peluang kita boleh ambil, kita boleh buat. Kemudian melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini satu lagi. Amalan-amal ini adalah amal yang paling utama berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya. Antara lain sabda Nabi SAW dari umrah, al-umratu ilal umrati, dari satu umrah ke satu umrah adalah tebusan, yakni dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Kita pergi haji ataupun umrah kali ini, kan, dosa kita antara haji ataupun umrah yang kita pergi dulu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haji yang mabrur balasannya adalah syurga bagi Allah. Ini kan yang paling utama lah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah.
Kita yang tak berlipi kita buat tadi, kita buat korban, kita bersedekah, kita buat puasa sunat dan sebagainya. Kemudian berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebahagiannya, terutamanya pada hari Arafah. Kan ni masa-masa hari-hari yang kita boleh puasa lah. Tadi had 10, 1 sampai 10. Kemudian ataupun tak boleh semua sebahagian, ataupun kita jangan lupa puasa hari Arafah. Ini untuk orang yang tidak mengerjakan haji, disunatkan kita puasa pada hari mereka wukuf di Arafah. Kata dia, tidak disangsikan lagi bahawa puasa adalah sejenis amalan yang paling utama dan yang dipilih Allah untuk dirinya. Disebutkan dalam hadis qudsi yang bermaksud, puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya semata-mata kerana aku. Ini hadis qudsi. Allah firman, seorang yang puasa tu dia sanggup susah payah tak makan, susah payah jaga nafsu dia, apa semua, semuanya kerana Allah, maka Allah akan balas. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Sehari kita puasa, kita Allah pisahkan, jauhkan dengan neraka 70 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah, Nabi SAW bersabda, berpuasa pada hari Arafah kerana mengharapkan pahala dari Allah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Hari Arafah kita dengar diumumkan hari wukuf. Kita berpuasa pada hari itu, hari wukuf di Arafah tu. Dia disunatkan bagi kita yang tidak mengerjakan ibadah haji. Hadis orang haji tak disunatkan. Tu pun ada. Itulah tuan-tuan, kerusu haji apa dengar elok. Saya jumpa orang dia puasa hari, dia buat haji, dia puasa hari Arafah. Sebenarnya disunatkan orang yang tidak mengerjakan haji, macam kita semua. Kemudian apa lagi pada hari Arafah tu? Takbir dan zikir pada hari-hari tersebut. Hari nahar tadi 10, 11, 12, 13. 13 hari nahar. Firman Allah Ta'ala, wa yazkaru ismallah fi ayyamin ma'lumatin, dan supaya mereka menyebut nama-nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Kan? Para ahli tafsir mentafsirkan dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Kerana itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyakkan zikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi banyak kita sebut Allah pada 10 yang akhir di bulan apa nama Zulhijjah. Sebenarnya tak 10, 11, 12, 13 tu banyakkan bertakbir. Takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai habis lah. Banyak kan? Kan tiap-tiap kali lepas sembahyang kita buat takbir. Sebab takbir raya tu dia terkandung semua tu, takbir, tahlil dan tahmid. Dia terkandung sampai habis lah. Jadi apa nama ayat tadi yang kata wa yazkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Ulama tafsir menyatakan 10 hari di bulan Zulhijjah, start 1 sampai 10. Banyakkan menyebut Allah.
Kemudian hadis daripada Ibnu Umar menyatakan, Rasulullah menyatakan, maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Imam Bukhari rahimahullah menunturkan bahawa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut. Kemudian mengumumkan mengumandangkan takbir, lalu orang-orang pun mengikut takbirnya. Rayalah. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan daripada fuqaha tabi'in bahawa pada hari-hari ini takbir, tahmid dan tahlil, hari-hari tasyrik, dianjurkan untuk merasakan, dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid dan lain-lainnya, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Bukan di masjid saja. Tuan-tuan, kita pergi pasar, pernah orang takbir di market? Tak pernah. Atau kita pergi market hari 10, 11, 12, 13 tu keluar nak beli lelu, nak beli apa, daun suk ke nak rabui tulang korban. Ramai orang pergi market bagi-bagi. Kita pakai takbir biar Cina tengah-tengah. Lepas tu boleh kena buat. Ditubuh satu kumpulan buat tengok no. Bagi nampak syiar, nampak syiar kita sikit, syiar orang Islam di market, di pekan, di masjid. Jadi elok juga ni satu amalan kita buat 3 hari tu. Kan kita pakat, tapi kena pakat dulu lah. Esok siapa nak pergi market, kita kumpul dulu kedai mamak minum ayak. Lepas tu kita pergi ke market ramai-ramai, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Gitu juga di tempat-tempat awam. Sebab apa ni? Sebab nak mengagungkan Allah atas Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita, bagi hidayah kepada kita jadi orang Islam, jadi orang beriman. Ini sunat, sunat. Dan dalam keadaan nyaring, suara tu bagi derah, bagi derah. Kemudian seterusnya taubat serta meninggalkan segala maksiat, sehingga akan mendapat ampun dan rahmat. Maksiat adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari Allah, dan ketaatan pada penyebab dekat dan cinta kita kepada Allah. Jadi pada hari itu kita jauhlah daripada melakukan segala maksiat, lebih lagi hari-hari tasyrik dan juga 10 yang awal bulan Zulhijjah. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyakkan kita bertakbir dan jauhkan daripada unsur-unsur maksiat pada hari-hari nahar, kan. Kemudian banyak lagi lah amal-amal soleh yang Allah suka, yang kita boleh buat, kan. Pada hari itu selain takbir, kita berkorban pada hari raya korban dan hari tasyrik. Kemudian ada beberapa perkara larangan kita, kalau sunat, dilarang kita mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkorban, kan. Jadi orang yang nak buat korban hari itu, dia jangan mencabut atau memotong rambut dan kuku sampai dah lepas dia menyembelih binatang tu, barulah dia nak potong kuku ke, nak gunting rambut ke dan sebagainya. Kita tengok hadis dia. Diriwayat oleh Muslim dan lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat hilal bulan Zulhijjah,
dan salah seorang antara kamu ingin berkorban, maka hendaklah ia menahan dirinya memotong rambut dan kukunya. Maksudnya masuk satu Zulhijjah, kita duk cadang nak buat korban, bulan Zulkaidah lagi dah kan, cadang pergi bayar duit. Masuk bulan Zulhijjah, disunatkan, bukan wajib, disunatkan jangan potong rambut dengan potong kuku, misai, biar dia melengkar, itu tak apa, no? Sampailah hari sembelih, lepas sembelih tu barulah bersihkan semua muka-muka kita. Itu sunat, no? Kalau kita boleh buat. Kalau tak boleh buat pun tak apa, buat korban saja, kan? Sebab kita nak menunjukkan kehinaan di depan Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan kita sedang dalam beribadat, nak buat korban. Jadi ini sunatlah. Dalam riwayat lain, janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut dan kukunya sehingga ia berkorban. Jangan ambil sesuatu tu, maknanya jangan potong, jangan repair, jangan apa, kan? Ni sunat. Dia jadi macam, kadang macam keadaan macam orang buat haji ifrat lah kan, haji ifrat, dia niat buat haji tu, dia tak ada kacau ya, panjang pi, jadi menunjukkan kehambaan kepada Allah. Kita tak ada nak mengebat warak, tapi bersih kena jagalah, no? Bersih kena jaga. Jangan kata serambut biar panjang misai biar selera, tu tak syok lah. Bagilah elok, urus elok, kuku pun tak kerat, dia panjang sikit, buanglah hitam-hitam ada celah tu kita. Cuma jangan potong, kan? Hal ini mungkin untuk menyerupai orang yang menunaikan ibadah haji, kata dia, yang menuntut yang menuntun hewan korban. Macam orang mengerjakan haji juga kita pun, no? Kan bila kita niat haji, ada 13 perkara yang haram buat, kan? Niat haji, niat umrah. Jadi kita yang tak pergi haji, kita buat korban pun kita duduk dalam keadaan yang macam tu juga. Cuma yang lain-lain boleh lah. Sunat ni sunat, no? Cuma tak kerak rambut, misai, janggut, kuku, dan lain-lain lagi. Jadi kita menghayati sama ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang haji. Itu tujuan dia, supaya kita tunduk kepada Allah, no? Hati kita rendah dengan Allah, buat korban. Allah firman yang bermaksud, dan jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihan. Sunat ni, ini larangan ni sunat, bukannya wajib. Larangan ini menurut zahirnya hanya dikhususkan bagi orang yang berkorban sahaja. Dia kata tidak termasuk isteri dan anak-anaknya, tak termasuk kituan yang buat korban tu saja, kecuali jika masing-masing dari mereka berkorban. Ni kita buat korban satu keluarga, start pada 1 Zulhijjah tu pakat tak gunting rambut, tak apa semua lah, satu rumah jadi, kan, macam tu lah. Dan diperbolehkan membasahi rambut serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa rambutnya yang gugur, tak apa, boleh basuh, boleh apa, no? Cuma jangan kerat ya, jangan kerat dengan potong. Kan habislah, itulah. Selain daripada tu, kita digalakkan, sunatkan untuk sembahyang sunat hari raya, kemudian dengar khutbah raya, no? Itu di antara amalan-amalan tuan-tuan, no? Secara ringkas, no? Kita peringatkan pada pagi ini supaya kita dapat menerima Zulhijjah ni dengan ilmu. Kita tahu apa nak buat. Maknanya start daripada masuk 1 Zulhijjah sampai 10 dan sampai 13. Kan? Ini masa dan peluang yang banyak, pahala yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita untuk menyatakan ubudiyah kita, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat mana kita boleh buat, tuan-tuan, no? Tapi ingat, yang paling afdal buat haji dan korban. Korban
Sehingga dalam riwayat hadis yang lebih banyak lagi, Rasulullah menyatakan kelebihan berkorban ni cukup banyak. Antaranya ialah hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, biasanya berkorban dengan 2 ekor kambing, kibah dan sebagainya. Banyak Rasulullah buat. Dan Rasulullah menyatakan tiap orang yang melakukan korban, Allah bagi kebajikan kepada dia sebanyak bulu binatang yang dia korbankan, pahala. Tuan-tuan biasa kira bulu lembu, bulu kambing, tak terkira lah. Maksudnya pahala yang tidak terkira cukup banyak. Jadi buatlah siapa yang berkemampuan. Yang tak boleh buat korban, buat amalan-amalan lain yang kita sebutkan tadi. InsyaAllah mudah-mudahan Zulhijjah kali ini, Zulhijjah yang terbaik bagi kita semua, dan mengundangkan pahala kepada kita semua dengan amalan-amalan yang kita boleh buat, insyaAllah. Jadilah takat itu untuk renungan kita bersama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.